Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkati kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Khutbah pada hari ini akan membincangkan tajuk patuhi syariat, jauhi maksiat. Bersempena dengan kempen pencegahan jenayah syariah 2022, sebelum itu mimbar mengingatkan agar jemaah sekalian dapat menumpukan perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Dan khatib juga menyuruh, matikanlah telefon bimbit dan janganlah berbual-bual atau tidur. Mimbar juga mengingatkan kepada anak-anak dan para pelajar-pelajar sekolah supaya tidak bermain dan membuat bising ketika khatib sedang berkhutbah. Semoga kita semua mendapat manfaat melalui bicara mimbar pada hari ini. Sidang jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar saling mengajak kepada melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan saling mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 71 yang dibacakan sebentar tadi, yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Usaha dan tanggungjawab mengajak kepada melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah suatu tugas dan amanah yang amat besar. Ianya tidak mampu untuk dilaksanakan secara berseorangan. Sebaliknya, ia mestilah menjadi tanggungjawab kita bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai maqasid syariah, iaitu memelihara agama, akal, nyawa, harta dan keturunan, mencegah kemungkaran, kemudaratan dan menghalang kemaksiatan daripada berlaku dalam masyarakat adalah suatu tuntutan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi,
Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Maksudnya, sesiapa di kalangan kamu yang melihat akan kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah, yakni menghalang dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lidahnya, yakni perkataan. Sekiranya dia masih tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Sidang jemaah yang dirahmati lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan kepesatan dan kecanggihan teknologi, pelakuan jenayah yang melibatkan kesalahan jenayah syariah seperti minum arak, perjudian, khalwat, pemakaian tidak sopan dan senonoh, zina dan sebagainya sangat memberi kesan kepada pembangunan institusi keluarga dan masyarakat. Inilah cabaran besar kita dalam melaksanakan nahi mungkar di zaman ini. Sememangnya pengaruh negatif melalui media sosial yang banyak dalam memaparkan budaya dan bercanggah dengan ajaran Islam telah memberi kesan yang buruk. Bahkan kemasukan filem-filem yang mengandungi unsur-unsur ganas, seks bebas, gejala sosial, percampuran bebas dan gangster dan sebagainya dibimbangi telah merosakkan pemikiran dan sahsiah anak-anak muda. Kita akui bahawa pihak berkuasa agama, khususnya pegawai penguatkuasa agama, tidak pernah alpa untuk memastikan umat Islam tidak terlibat dengan pelakuan jenayah syariah, terutamanya dalam kalangan anak-anak muda. Di samping pelbagai pendekatan dakwah melalui kerjasama pelbagai pihak dalam usaha memberi kesedaran terhadap perkara ini telah dilaksanakan, namun dilihat masih belum mencukupi. Di sinilah perlunya peranan kita sebagai umat Islam yang mempunyai tanggungjawab sebagai ketua keluarga, suami, bapa, ketua komuniti, guru, jiran, sahabat dan lain-lain. Kita perlu menerapkan agenda amar ma'ruf nahi mungkar supaya masyarakat tidak terjebak dengan perlakuan-perlakuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Istilah tidak mahu menjaga tepi kain orang sudah tidak sesuai lagi, terutamanya dalam melibatkan kemungkaran dan kemaksiatan. Istilah tidak mahu menjaga tepi kain orang sudah tidak sesuai lagi, terutamanya dalam hal yang melibatkan kemungkaran dan kemaksiatan. Kita tidak boleh lagi berdiam diri dengan menyembunyikan kejahatan yang berlaku di sekeliling kita, sehingga mendatangkan kerosakan dan menggugat keharmonian masyarakat. Ketahuilah, sifat menyembunyikan kejahatan orang lain yang boleh memberi mudarat dan mafsadah, kerosakan dalam kehidupan masyarakat adalah suatu dosa yang ditegah oleh Islam. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, sifat menyembunyikan kejahatan orang lain yang boleh memberi mudarat dan mafsadah, kerosakan dalam kehidupan masyarakat adalah suatu dosa yang ditegah oleh Islam. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, la'anallahu man awa muhaddisan. Maksudnya, Allah melaknat sesiapa yang memelihara orang yang melakukan kejahatan. Justru semua pihak perlu memainkan peranan, bermula dengan pihak kerajaan sehinggalah setiap individu yang menjadi entiti dalam masyarakat. Kemasukan pengaruh-pengaruh budaya asing yang negatif mesti dicegah, terutamanya pengaruh melalui filem-filem yang disiarkan. Pembuat filem tanah air mesti berusaha untuk menghasilkan karya-karya positif
dan selari dengan syariat seperti yang boleh menaikkan semangat kebangsaan dan keagamaan. Ibu bapa juga mesti mengawal kegiatan anak-anak di media sosial dan pastikan mereka tidak terdedah dengan unsur-unsur negatif yang boleh merencatkan pembinaan sahsiah mereka. Sidang jemaah yang dirahmati lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempena kempen pencegahan jenayah syariah 2022 anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bermula pada 18 hingga 22 Julai 2022, beberapa objektif telah disasarkan, iaitu pertama, mendekatkan masyarakat dengan sistem perundangan Islam di Malaysia. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan membudayakan sikap cakna masyarakat terhadap pencegahan pelakuan jenayah syariah di dalam komuniti. Yang ketiga, membantu mengurangkan pelakuan jenayah syariah melalui pendidikan dan pencegahan yang berterusan oleh agensi penguatkuasa agama. Kempen pencegahan jenayah syariah 2022 juga adalah inisiatif JAKIM di bawah Pelan Strategi Hal Ehwal Islam bagi mencapai kesejahteraan sosial keluarga Malaysia melalui nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini bersempena dengan sambutan 100 tahun penubuhan Jabatan Immigration Malaysia JIM pada 21 Julai 2022, khatib mengajak kepada semua hadirin agar sama-sama kita membantu jabatan ini dalam aspek keselamatan negara yang melibatkan isu pendatang asing tanpa izin, yakni parti. Sesungguhnya besar amanah dan tanggungjawab yang dipikul oleh Jabatan Immigration Negara, terutamanya dalam aspek memelihara keselamatan di pintu-pintu sempadan negara. Bahkan ia juga termasuk dalam semua aspek maqasid syariah, terutamanya memelihara nyawa dan harta. Kecekapan, kesiapan siagan, keberanian dan keupayaan menguasai teknologi seiring dengan kemajuan dunia mestilah dipertingkatkan, kerana merekalah yang menjadi penjaga pintu masuk dan keluar negara ini. Justru mimbar mengharapkan agar semua warga Jabatan Immigration Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan integriti, kerana betapa pentingnya tugas mereka umpama menjaga nyawa negara yang tercinta ini. Sebagai warga negara, kita hendaklah berperanan sebagai mata dan telinga pihak berkuasa bagi menyalurkan maklumat berkaitan salah laku warga asing dan parti yang berada di persekitaran tempat tinggal dan komuniti kita. Sesungguhnya, tanpa kerjasama yang padu daripada semua pihak, usaha mengawal selia pintu keluar masuk negara akan terjejas dan kawalan sempadan negara menjadi mudah lolos dan dibolisi, sekaligus menjadi ancaman besar kepada keselamatan dan kemakmuran negara. Kita mendoakan agar negara kita sentiasa di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar umat Islam saling mengajak kepada perkara makruf dan saling mencegah daripada melakukan perkara mungkar. Yang kedua, kita perlu menerapkan agenda amar ma'ruf nahi mungkar supaya masyarakat tidak terjebak dengan perlakuan-perlakuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, jadilah mata dan telinga pihak berkuasa agama dengan cara menyalurkan maklumat terhadap sesuatu salah laku yang melibatkan kesalahan jenayah syariah. Marilah bersama kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyuruh berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا ke bawah dulia maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'inna Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti almarhum Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana Malizia aminan mutma'innah sakha'an rakha'a dar adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan solat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf di pusat wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami
dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalanmu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.